masyarakat kita lagi masih ada. Bila kita pergi klinik, bila mak, tok wan, tok bawa baby yang kecil ni, masih ada benang yang dibuh dekat lengan. Saya sekali tu saya pergi dekat klinik kesihatan Kangah. Saya tengok anak Melayu buh benang hitam, anak Siam pun benang hitam, anak Hindu pun benang hitam. Kita confuse. Hak mana hak mula dulu sebenarnya? Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Muhammad katakan, a'udzu birabbil falaq." Aku berlindung dengan Tuhan yang mencipta makhluk. Ada dua tafsiran dalam kalangan ulama tafsir berkaitan dengan al-falaq. Terjemahan yang saya baca ni terjemahan daripada pimpinan Ar-Rahman, kitab tafsir yang dikeluarkan oleh Jakim. Sebahagian kitab tafsir menterjemahkan birabbil falaq ialah Tuhan yang menguasai waktu malam. Sebahagian terjemahan. Sebahagian terjemahan yang lain menterjemahkan qul a'udzu birabbil falaq, maksud birabbil falaq tu berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu yang masuk waktu pagi. Jadi seakan-akan dalam banyak tafsir ada tiga terjemahan ni. Hak mana lebih tepat, wallahu alam. Masing-masing ada logik dia, masing-masing ada nas dia berdasarkan ayat kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey. Jadi yang saya nak sebut di sini ialah bagaimana perlindungan hak awal yang Tuhan ajak kita untuk kita minta ni daripada keburukan dari semua makhluk. Dipaham macam mana? Iaitu pada ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Minta berlindung dengan Allah yang menguasai waktu subuh, Tuhan yang menguasai waktu malam, Tuhan yang menguasai sekalian makhluk, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang Allah cipta. Sebab Tuhan uji kita. Ada makhluk yang baik, ada makhluk yang jahat. Kan, kita hak manusia ni cipta daripada tanah, cipta daripada mani mak ayah kita, keluar mai ke dunia. Ada hak baik, ada hak perangai boleh tahan juga, ada jenis hasad dengki, ada hak jenis mengata ke orang, ada hak jenis berakhlak, ada hak macam-macam jenis. Kita beranak, anak kita 6 orang, 6 orang beza perangai dia, padahal benih yang sama ya. Kan, kalau nak kira logik kita semua daripada Adam dan Hawa, patut sama ya, beza. Jadi Tuhan ajak kita ni supaya berlindung dengan Allah dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Kepada Allah sendiri cipta. Kan musuh kita jin, syaitan, manusia yang jahat disebut sebagai syaitan. Sebab itulah ada beberapa hadis yang menjadi sunnah bila kita pergi satu tempat. Dan dulu orang tua kita dulu ajak, adalah mungkin orang tua kita dulu pun itulah ilmu yang dia dapat. Sebab dulu orang tua kita faham Nabi Ilyas masih hidup, Nabi Khidir masih hidup. Kalau pergi dalam lautan, minta bagi salam kat Nabi Ilyas, minta tolong kat Nabi Ilyas. Bila pergi dekat padang pasir pula, minta tolong dekat Nabi Khidir. Sebab cerita Musa dan Khidir dalam surah Al-Kahfi ceritanya di padang pasir katanya. Kan, jadi ini tabiat orang dulu. Padahal kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda baginda Nabi SAW, man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi kata siapa yang kalau bahasa utara kita ni, siapa yang pergi dekat satu tempat, dalam hutan ke, masuk dalam rumah ke, sampai ke hospital ke, sampai ke pejabat ke, masuk dalam kereta ke, kan, masuk dalam sungai ke,
pi berenang kat laut ke, pi mancing kat laut ke, mana-mana ruang yang kita pergi yang disebut sebagai manzila, tempat kita berhenti. Manzila ni boleh diterjemahkan sebagai rumah juga. Maksudnya mana-mana persinggahan. Kan Nabi kata bila kamu sampai dekat tempat suatu persinggahan, summa qal, kemudian dia baca, a'udzu bi kalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimah Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Siapa dia tu? Allah lah. Kan ada makhluk yang Allah cipta ni, kita nak kena minta jauh daripada kejahatan dia, daripada keburukan dia. Jadi hadis ini bagaimana min syarri ma khalaq, itulah yang ada pada ayat yang kedua surah Al-Falaq. Siapa-siapa baca doa yang macam ni, dia buang semua adat-adat sebelum ni. Tak perlulah minta dekat Nabi Ilyas, tak perlulah minta dekat Nabi Khidir, minta dekat Allah. Tuhan kepada Nabi Ilyas, Tuhan kepada Nabi Khidir. Sebab apa nak minta sesama manusia? Kan? Kadang pergi minta dalam kubur, minta dekat syekh ni, minta dekat wali ni. Sebab apa tak minta dekat Allah Subhanahu wa taala? Yang kita duk minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami memperhambakan diri kami, dan kepada engkaulah nasta'in, kami mohon perlindungan. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, berkat doa yang kita baca ni, lam yadurrahu syai', tidak ada sesuatu yang memudaratkan dia. Kan dulu zaman kita kecil main dalam hutan dulu, nak kencing sangat, pergi kencing lah tepi tiang pada tepi pokok, balik rumah tu dia bengkak. Kan balik rumah bengkak kan. Jadi mungkin hak kita kencing tu tempat jin tidur. Kan jin hamai kencing tempat aku kena. Kan dia pergi cari tempat hak mana hak kencing, balik bengkak lah, balik bengkak. Baca doa ni mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang memudaratkan, sehingga Nabi kata hatta yartahila min manzili syai', sehingga dia patah balik dari tempat yang dia berhenti tu, sehingga dia balik ke rumah dia. Tak ada apa-apa sesuatu yang memudaratkan. Tuan-tuan pemain rahmat Allah sekalian, ayat yang ketiga, maksudnya ayat yang ketiga ni merujuk kepada permohonan yang kedua, bagaimana kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang keburukan yang ada pada waktu malam. Waktu malam ni sebenarnya bila kita keluar rumah, kita tak nampak depan kita. Berbeza siang hari. Siang hari ni kalau keluar rumah siang hari, ulang ada kat depan, bewak ada kat depan. Kan? Ada sesuatu yang nampak kalau siang hari, kalau malam tak nampak. Kan malam tak nampak. Jadi bagaimana surah Al-Falaq ni, wa min syarri ghasiqin idza waqab, kita minta perlindungan Allah daripada kejahatan ataupun dari bahaya gelap ataupun bahaya kegelapan ataupun bahaya pada waktu malam. Idza waqab, apabila bermulanya waktu malam. Kan? Sebab itulah sunnah kita baca zikir pagi, zikir petang sebelum masuk maghrib, ataupun setiap kali habis solat, sunnah kita baca ni. Ini penghadang. Ini penghadang kita apabila sesuatu yang nak berlaku pada kita. Kan? Seolah-olah kita letak sempadan siap-siap dah, kita minta dengan Tuhan. Benar tak berlaku lagi, kita minta siap-siap kat Tuhan. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad. Yang keempat ni merujuk kepada bagaimana kita minta perlindungan Allah daripada perkara yang ketiga, iaitu berkaitan dengan sihir. Kebanyakan tukang-tukang sihir ini dijadikan fil uqad. Uqad dia buat satu tali, dia buat simpul apa semua, dia akan muih kat situ. Sebab tu kita tengok kadang-kadang masyarakat kita lagi masih ada, bila kita pergi klinik, bila mak, tok wan, tok bawa baby yang kecil ni, masih ada benang yang dia buh dekat lengan. Saya sekali tu saya pergi dekat klinik kesihatan Kangah. Saya tengok anak Melayu buh benang hitam, anak Siam pun benang hitam, anak Hindu pun benang hitam. Kita confuse. Hak mana hak mula dulu sebenarnya? Adakah
Siam hak Hindu ni tiru hak Islam, ataupun hak Islam ni tiru hak Hindu dan Buddha ni. Taklah mereka nak pakai tu, tak apalah agama mereka. Kita hak Islam ni. Kan? Kalau kita baca ayat ni, sebenarnya bagaimana sihir ini ataupun sesuatu yang agama larang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Siapa yang menggantung sesuatu, sesiapa yang mengikat sesuatu, dia buat tangkai, faqad asyrak, dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bila Tok Wan dengar kuliah ni, Tok Wan kata, buanglah benang hitam tu daripada cucu kita ni. Tok Wan berbuang, dia mengikuti, dia buang. Lepas tu baby tu tengah malam teriak, Tok kata, ha tulah buang sangat. Ha buang sangat, tengok teriak dah. Tadi masa pakai tak teriak pun. Ha tengok. Lah ni teriak sebab apa? Teriak benang sebab benang tu ke, ataupun teriak sebab baby tu lapang susu. Dia nak abang tak reti. Kan? Jadi tuan-tuan puan rahmat Allah sekalian. Jadi perlindungan yang ketiga yang kita minta dengan Allah, minta jauh daripada sihir ni. Sebab tu dia ada kaitan dengan waktu malam. Sebab tu dia ada kaitan dengan Tuhan yang menguasai makhluk. Sebab sihir ni berlaku kebanyakan waktu malam. Sebab tu orang yang nak merawat sihir kebanyakannya waktu malam. Sebanyak waktu malam. Jaranglah kalau kata orang nak rawat siang hari, dia kata hamil tengah hari. Tak ada, biasanya malam. Malam. Sebab waktu malam ni sihir tu dia agak kuat. Jadi nak buang tu dia perlu waktu yang macam tu. Kan, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Perlindungan yang keempat, minta dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan orang yang dengki, orang yang hasad dengan kita apabila dia hasad. Hidup kita ni kadang-kadang, kalau kita senang pun orang hasad dengan kita. Kalau kita susah pun orang hasad dengan kita. Bila kita baca surah ni, dia sebagai penghadang daripada orang hasad dengan kita. Sebab itulah ada satu hadis, dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bagaimana Nabi SAW disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi ni yu'awwidul Hasan wa Husain. Nabi pada yu'awwizu ni mohon perlindungan Allah untuk Hasan dan Husain, cucu Nabi. Wa yaqulu, lalu baginda bersabda, inna abakuma kana yu'awwizu biha Ismail wa Ishaq. Nabi kata, sesungguhnya bapa kamu dulu, tok nek kita dulu yang bernama Ibrahim ni telah minta perlindungan Allah untuk Ismail dan Ishaq. Lalu Nabi pun baca, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Sangat penting untuk kita baca doa ni. Kan, bila kita keluar rumah, tinggal rumah kita tak tahu apa berlaku dekat rumah kita. Tama-tama rumah kita kawasan bendang dengan panah yang macam ni, tedung senduk kerana nak lari masuk dalam rumah. Kadang penjahat pun ada risikonya. Kan, bila kita baca ni, walaupun hak ni baca, kira Nabi baca untuk Hasan dan Husain ni, a'udzu, aku berlindung dengan kalimah Allah yang maha sempurna, min kulli syaitan. Yang pertama minta berlindung daripada syaitan. Bila sebut syaitan, syaitan hak tak nampak. Dan syaitan yang kedua ialah syaitan hak nampak, itu makhluk ataupun manusia yang jahat juga disebut sebagai syaitan. Yang kedua, wahamah, binatang berbisa. Kalau jengking, ulang, pada lagi kan, lipan, kan, hak jenis berbisa ni kita minta perlindungan. Doa ni asalnya Nabi doa untuk Hasan dan Husain masa mereka kecil. Sebab budak kecil, kalau jengking pun dia pegang, dia main, dia ingatkan mainan. Kan, lipan duk litah tu, duk litah lari tu dia pegang, kena gigit. Bila baca doa yang macam ni akan terhindar. Dan yang terakhir sekali, wa min kulli ainil lammah, dan minta perlindungan daripada mata yang hasad. Siapa-siapa yang hasad dengan kita, bila kita baca doa macam ni, hasad dia tak memberi kesan. Sebab pandangan mata orang yang hasad ini memudaratkan kita. Kalau dia tengok kereta kita, dia kata, kereta bukan elok pun. Kan huduh pada baru beli. Kesan hasad dia, aksiden kereta kita. Aksiden kereta kita. Mata kita tu, mata tu bisa setengah orang. Kan?
memerlukan doa ini, termasuklah surah Al-Falaq yang kita baca petang ini. Mudah-mudahan 4 perlindungan yang Allah ajak kita untuk minta dengan dia, mudah-mudahan kita sentiasa baca selepas habis solat, termasuklah zikir pagi dan petang, termasuklah sebelum kita nak tidur, termasuklah bila badan kita rasa tak selesa, kuk-kuk orang kenak apa semua, baca surah ni, termasuklah surah An-Nas. Mudah-mudahan ada manfaat untuk masa yang ringkas yang macam ni. Wallahu alam.